Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2, iaitu kata-kata penuh. Sebelum tu rujuk buku teks muka surat 6 dan sediakan buku aktiviti muka surat 6 juga. Baiklah, kita tengok buku teks muka surat yang 6 ini. Kata ganda penuh ni, tengok info bahasa. Ia terbentuk daripada kata dasar yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang berbentuk tolak. Berbentuk tolak itu sempang lah dipanggil. Okey, contohnya kata dasar itu perkataan buku. Kalau dijadikan kata ganda penuh, buku. Buku itu menandakan tak banyak lah, satu buku. Kalau buku-buku dijadikan kata ganda penuh, maksudnya buku itu banyak. Contoh yang kedua, guru. Guru itu satu guru lah. Kalau digandakan jadi guru. Maksudnya guru itu ramai lah. Guru. Dia ulangkan perkataan yang sama di belakangnya selepas letak sempang di bahagian tengah. Okey. Kata ganda penuh ni membawa maksud jamak, iaitu banyak. Contohnya kawan. Kawan ni maksud satu lah. Tunggal tu satu. Kawan-kawan jadi jamak, maksudnya ramai, banyak, digandakan. Okey, kita tengok tajuk ni, tajuk tentang bermain galah panjang. Okay. Semasa di kampung, Hanif berpeluang untuk bermain galah panjang. Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Kata dasarnya kawan, iaitu tunggal. Bila dijadikan kata ganda penuh, jadi kawan-kawan. Maksudnya ramailah kawan-kawannya. Okay, kita tengok petikan yang berwarna kuning ini. Kawan-kawan, permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Okey, garisan-garisan ni garisan satu garisan, tapi bila garisan-garisan maksudnya garisan itu banyak. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Okey, ketua-ketua. Ketua itu satu, tunggal. Kata dasar dia ketua. Dan bila dijadikan kata ganda penuh, dijadikan ramai, ketua-ketua pasukan, sebab dia lebih satu. Ada dua orang tu lah dalam ni, anak panah. Bila ada lebih daripada satu, itu menunjukkan jamak lah, ramai, banyak. Dijadikan ketua-ketua. Baiklah, yang ruang kosong ni kita letak pemain. Kita letak pemain. Okey, pemain-pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Okey, kemudian kita ambil penyerang pula. Penyerang hendaklah melepasi garisan hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Okey, jadi di sini kita ambil dua kata dasar dan dijadikan kata ganda penuh. Bila penyerang ni dijadikan kata ganda penuh, letak sempang iaitu tolak di bahagian tengahnya. Kemudian ulang balik perkataan ni, diletakkan di sebelah belakang dia. Jadi penyerang, sempang, penyerang. Sebutannya penyerang. Sama juga macam garisan. Garisan ni kata dasar. Bila dijadikan kata ganda penuh, selepas garisan ni, letak sempang dan ulang semula perkataan garisan. Garisan. Boleh ya? Okey. Pasukan penyerang akan dikira kalah jika seorang daripada penyerang mereka dicuit oleh pemain pasukan pertahanan. Baiklah, itu contoh kata ganda penuh. Okey.
Kalau kita tengok buku aktiviti, muka surat 6, aktiviti 5. Jadi di sini menunjukkan gambar pesta wow kebangsaan. Ini menunjukkan suasana pesta wow kebangsaan. Jadi soalannya, bina ayat dengan kata ganda penuh berdasarkan situasi yang diberikan. Situasi di dalam gambar ni lah, pesta wow kebangsaan. Jadi bila disuruh bina ayat dengan kata ganda penuh, berdasarkan ni apa perkataan ni? Okey. Yang perkataan ni ada 6 tu lah. 1 2 3 4 5 dan 6. Ada 6. Jadi sini ada 6 ruangan jawapan, betul tak? Jadi kalau kamu buat ayat pendek je, tak perlu banyak panjang. Kalau tulisan besar tu, kalau boleh kan kecilkanlah tulisan. Pastikan muat. Kalau tak muat juga, tulis di bahagian bawah sini. Di sini. Nanti ayat yang barulah tulis di bawah sini ya. Okey. Kita tengok yang pertama. Kata ganda penuh yang pertama, kawan-kawan ni. Ni dah jadi kata ganda penuh dah ni, sebab dah ada sampang dah ni. Kawan-kawan, kemah-kemah, wow-wow, pengunjung-pengunjung, meja-meja, cenderamata. Okey. Kawan-kawan bermaksud orang ni yang ramai kawan-kawan. Kemah-kemah, inilah kemah-kemah. Yang ni, segitiga ni, di belakang ni. Ini kemah-kemah, maksudnya kemah tu banyak. Wow-wow. Wow tu yang ada seorang budak ini pegang ni. Ini wow. Kalau layang-layang segi 4 betul tak? Macam petak biasa. Ini kalau wow dia unik sikit. Dia punya reka bentuk dia unik daripada reka bentuk Kelantan. Orang Kelantan selalu mainlah wow-wow ni. Orang-orang pantai barat, pantai timur sana, maaf. Orang-orang pantai timur sana selalu main wow. Okey. Kemudian pengunjung-pengunjung. Pengunjung-pengunjung ni orang yang mengunjung ke pesta wow tersebut. Pengunjung-pengunjung. Siapa yang hadir ke situ dipanggil pengunjung-pengunjung. Yang kelima, meja-meja. Meja-meja inilah meja ni. Di atas meja ni ada apa? Kemudian cenderamata. Okey, cenderamata ni nampak ni yang berbentuk wow kecil ni. Macam selalu orang panggil kitchen ke ataupun magnet tampal di peti ais ke, peti sejuk. Jadi itu dikenali sebagai cenderamata. Itu selalunya kita belilah dekat mana-mana. Kalau di pesta wow ni, orang ini beli cenderamata di pesta wow untuk apa? Untuk simpanan di rumah, untuk kenangan-kenangannya. Okey, jadi macam mana nak buat ayat? Kita ambil ayat yang pertama ni. Kita ambil perkataan kawan-kawan. Okey. Tengok contoh ayat cikgu buat ya. Ini kalau kamu nak tulis balik pun boleh. Okey. Amira dan kawan-kawannya. Okey, Amira. Ini Amira. Dan kawan-kawannya. Ini kawan-kawan dia. Okey. Amira dan kawan-kawannya berjumpa. Okey, nampak gambar ni, situasi ni mereka berjumpa tak? Berjumpa di mana? Di pesta wow kebangsaan. Ayat pendek saja boleh. Amira dan kawan-kawannya berjumpa di pesta wow kebangsaan. Kawan-kawannya ambil daripada perkataan kata ganda penuh yang sudah diberikan. Okey. Berjumpa di pesta wow kebangsaan ni sebab ayat ni berdasarkan situasi. Nampak yang dia kata berdasarkan situasi kan? Berdasarkan situasi ataupun suasana dalam gambar ini. Contoh ayat yang kedua, kita ambil perkataan wow lah. Kemah. Silap. Kemah-kemah. Jadi macam mana nak buat ayat kemah-kemah ni? Kalau kamu rasa ada wow betul dekat kemah ni. Jadi tulis terdapat wow digantung di atas kemah-kemah itu, ataupun
kamu nak letak di hadapan kemah-kemah itu pun boleh. Ataupun kamu buat di bahagian atas kemah-kemah itu. Mana-mana boleh, ikut kesesuaian ayat. Okey. Jadi ayatnya terdapat waw digantung di atas kemah-kemah itu. Kemah-kemah ni, inilah perkataan kata ganda penuh. Boleh ya. Buat ayat pendek pun jadi. Tak perlu banyak panjang. Asalkan kamu faham cara apa maksud kata ganda penuh itu dan cara memindah ayat yang betul. Okey. Baiklah, nombor 3, 4, 5 dan 6 ni kamu boleh buat sendiri selepas habis menonton video ni. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.